Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahagian ini, saya akan menceritakan siapakah Sultan Mahmud yang terdapat dalam puisi Monolog Sultan Mahmud karya Norazima Zakaria. Nama sebenar Sultan Mahmud adalah Sultan Mahmud Shah yang merupakan anak kepada Sultan Alauddin Riayat Shah, iaitu Sultan Melaka ke-7. Sultan Mahmud Shah adalah Sultan Melaka ke-8 dan terakhir yang memerintah Melaka pada tahun 1488 hingga 1511 sebelum Melaka jatuh ke tangan Portugis. Walaupun menjadi sultan pada usia yang muda, baginda dapat memerintah Melaka dengan begitu baik sekali sehingga menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan yang sangat unggul pada ketika itu. Selain itu juga, baginda berjaya menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat penyebaran agama Islam yang sangat unggul pada ketika itu. Hal ini kerana pemerintahan baginda dibantu oleh Bendahara Tun Perak. Setelah Bendahara Tun Perak meninggal dunia, baginda menggantikan Bendahara Tun Mutahir sebagai bendahara baginda. Manakala untuk bahagian ketenteraan pula, Melaka mempunyai beberapa orang laksamana yang sangat kuat dan unggul, iaitu Laksmana Hang Tua dan juga Hang Nadim yang dapat mengawal serangan orang luar daripada menyerang Melaka. Namun begitu, apakah kisah yang paling menarik yang ada pada Sultan Mahmud ini? Sudah tentunya adalah kisah baginda yang ingin mengawini Puteri Gunung Ledang yang meletakkan beberapa syarat seperti 7 dulang hati kuman, 7 dulang hati nyamuk dan sebuah jambatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang. Baginda boleh menunaikan semua syarat tersebut, namun satu syarat sahaja baginda tidak dapat tunaikan, iaitu apabila Puteri Gunung Ledang meminta semangkuk darah Raja Ahmad yang merupakan anak kepada Sultan Mahmud. Oleh itu, baginda terpaksa membatalkan hasrat untuk mengahwini Puteri Gunung Ledang. Namun begitu, Sultan Mahmud sangat dikritik hebat dalam beberapa karya sastra kerana sikap kepribadian baginda yang sangat kejam dan negatif. Melalui pembacaan saya dalam karya Sulalatus Salatin, antara peristiwa yang paling diingati adalah cerita tentang nyaris lembing diterbangkan ke dada. Ia bermula apabila baginda melakukan hubungan intim bersama isteri Tun Biajit. Tun Biajit adalah anak kepada Laksmana Hang Tua. Apabila Tun Biajit pulang ke rumah, dia sendiri melihat baginda berada di rumahnya bersama isterinya. Tun Biajit sangat marah hingga dia menimang-nimang lembingnya. Dia mengatakan sayang sekali baginda adalah tuannya, kalau tidak tentu baginda akan dibunuhnya. Selain itu, peristiwa Bendahara Seri Maharaja, iaitu Bendahara Tun Mutahir yang dihukum bunuh oleh Sultan Mahmud Shah. Ada dua sebab mengapa hukuman ini berlaku. Pertamanya adalah Bendahara Seri Maharaja telah difitnah oleh Kitul dan Raja Mendelia bahawa bendahara ingin merampas tahta kerajaan Melaka daripada Sultan Mahmud Shah. Yang keduanya pula adalah dendam Sultan Mahmud terhadap Bendahara Seri Maharaja kerana bendahara tidak mempamerkan kejelitaan anak puteri bendahara, iaitu Tun Fatimah, kepada baginda hingga baginda murka terhadap bendahara. Peristiwa ini telah menyebabkan
pemerintahan Melaka semakin lemah di bawah pimpinan Sultan Mahmud Shah apabila baginda melantik bendahara Paduka Tuan yang tepuk dan tua sebagai bendahara. Kelemahan ini telah dilihat oleh Portugis untuk menyerang Melaka. Akhirnya Melaka jatuh di tangan Portugis pada tahun 1511 yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Kejatuhan Melaka boleh dikatakan puncanya adalah datang dari Sultan Mahmud yang bersifat kejam. Dalam puisi monolog Sultan Mahmud, apa yang saya dapat daripada pengarang adalah pengarang cuba memaparkan kekecewaan yang dihadapi oleh Sultan Mahmud atas kesilapan baginda sendiri. Baginda tidak dapat mencontohi Sultan Alauddin Riyad Shah dan juga Sultan Mansur Shah yang dapat mentadbir Melaka dengan baik. Walaupun pembesar dan rakyat menghormati baginda, namun baginda berpendapat bahawa mereka menghormati baginda adalah disebabkan baginda mempunyai harta yang sangat banyak. Baginda juga berharap agar pemimpin akan datang menjadikan dirinya sebagai iktibar untuk melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin. Monolog Sultan Mahmud. Sebenarnya aku kecewa lahir sebagai Sultan Mahmud. Aku menzalimi rakyatku. Aku menzalimi diriku. Hidupku tidak aman, juga tidak tentera. Mereka mengikutku kerana apa? Kerana aku punya segala. Olah aku jahat dan sakiti mereka. Mereka menurut segala kata. Mulianya aku di depan mereka. Bagaimana aku ingin menjadi seperti Sultan Alauddin Shah, bijak bistari, yang bijak mengawal hal ehwal negeri. Bagaimana aku ingin menjadi Sultan Mansur Shah, yang hebat menjalin hubungan dengan Majapahit dan Cina. Aku Sultan Mahmud yang kecewa. Namaku terbalik penuh noda, dikenang dalam sejarah sampai ini. Moga anak cucu cicitku tidak sepertiku. Aku sentiasa berdoa bertiga. Jangan dipadamkan nama Mahmud dalam ingatanmu. Kerana peristiwaku, kau jadikanlah pandu peringatan dalam memori sejarah.